Majapahit. Saya Hang Tuah, Laksamana dari Melaka. Saya datang untuk menguji keberanian anda. Hang Tuah, selamat datang ke Majapahit. Saya tidak akan berundur dari cabaran anda. Kami adalah pahlawan yang paling garang. Oh, ya ke? Kami akan lihat betapa kerasnya kamu. Persiapkan diri anda. Hai semua, saya Chen dan sekarang saya sedang menunjukkan bahan baku mengajar saya untuk belajar dalam satu sejarah dan ini merupakan cerita wayang kulit. Sekiranya anda merupakan guru satu sejarah dan ingin mencari strategi untuk menyampaikan kisah sejarah kepada pelajar, jadi cerita wayang kulit ini merupakan idea yang terbaik kepada anda. So, dalam video ini saya akan menunjukkan cara pembuatan cerita wayang kulit dan roti. Jom! Antara bahan utama yang diperlukan adalah PVC foam board, 2 keping kertas box board, pembaris panjang, serta kain warna merah dan hitam. Untuk bahan sampingan pula, kita akan menggunakan cellophane tape, pisau kraft, gunting, glue dan pelekat bermuka 2. Untuk langkah pertama, kita perlu gunakan foam board untuk sediakan papan hadapan. Papan 2 sisi sama ada kiri dan kanan. Papan untuk dijadikan sebagai tapak dan bumbung di atas. Bagi papan pandangan hadapan, kita perlu gunakan pembaris untuk membuat ukuran dalam 4 sisi seperti gambar yang ditunjukkan. Kemudian, berdasarkan ukuran yang diberikan, keluarkan isi dalaman foam board tersebut. Gunakan template wallpaper stiker yang disediakan dan lekatkan pada frame hadapan yang diukurkan. Sama seperti langkah yang ditunjukkan tadi, lekatkan wallpaper stick. Papan atas juga perlu dilekatkan stiker. Setelah selesai melekat, saya telah menggunakan tracing paper untuk dijadikan spring wayang kulit kita. Seterusnya, saya telah menggunakan 4 sisi papan yang tadi kita ukur untuk dijadikan sebagai satu bentuk kotak. Sediakan 2 helai kain yang separuh ukuran daripada papan pandangan hadapan tadi. Gunakan pelekat bermuka 2 untuk melekatkan 2 helai kain tersebut di bahagian belakang. Seperti tadi, sediakan 2 helai kain berwarna merah yang sama separuh ukuran daripada papan pandangan hadapan. Guna teknik berlipat-lipat untuk dijadikan bentuk langsir pada kain. Bumbung dan lekatkan template tersebut atas paper box. Guntingkan bentuk bumbung tersebut. Setelah
Seterusnya, kita akan menggunakan glue untuk melekat bumbung yang digunting tadi atas bahagian atas papan hadapan. Diikuti dengan langkah yang sama, sekarang kita akan mengguntingkan garden border untuk dilekatkan pada bahagian bawah papan hadapan. Cahaya merupakan elemen terpenting bagi wayang kulit. Jadi di sini kita akan menggunakan lampu LED. Kini tibalah saat untuk membuat watak-watak. Antara bahan yang diperlukan adalah cucuk lidi, cellophane tape, gunting, stiker watak dan PVC transparent paper. Mula-mula kita akan melekatkan stiker tersebut pada PVC transparent paper. Guntingkan gambar watak tersebut mengikut sisi tepinya. Ukur cucuk lili tersebut mengikut ukuran sesuai untuk dipotongkan. Cantumkan cucuk lidi yang dipotong dan gambar yang digunting dengan menggunakan cellophane tape. Akhir sekali, saya akan menunjukkan gambar watak-watak yang diperlukan. Pada suatu zaman, terdapat seorang pahlawan Melayu bernama Hang Tuah. Beliau selalu ditemani oleh 4 orang sahabatnya, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Mereka semua tinggal di kota Melaka. Pada suatu hari, mereka berlima berjalan-jalan di pekan. Tiba-tiba, kelihatan seorang lelaki yang sedang mengamuk dan cuba mencederakan Datuk Bendahara. Tanpa membuang masa, mereka berlima mengambil keputusan untuk membantu Datuk Bendahara. Dan akhirnya, mereka menenangkan lelaki tersebut. Datuk Bendahara kagum dengan keberanian mereka berlima, lalu menjemput mereka semua ke rumahnya. Sambil mereka berborak, Datuk Bendahara menyatakan hasratnya untuk menawarkan pekerjaan di istana kepada mereka berlima. Hang Tuah dan sahabatnya berasa amat gembira dan mereka mengikut Datuk Bendahara ke istana Sultan Melaka. Mendengar akan cerita daripada Datuk Bendahara tentang kejadian yang berlaku di pekan, Sultan bersetuju untuk memberikan pekerjaan kepada mereka berlima. Maka, bermulalah kejaya mereka di Istana Melaka. Harian Hang Tuah dan sahabatnya dipenuhi dengan tugasan penting. Sultan amat menyayangi Hang Tuah sehingga diberikan gelaran Laksamana kepada Hang Tuah. Sewaktu menemani Sultan Melaka ke Majapahit yang terletak di Tanah Jawa, Hang Tuah berjaya mengalahkan seorang pendekar Jawa bernama Taming Sari dan berjaya merampas sebilah keris yang dipercayai mempunyai kuasa kebal milik pendekar itu. Keris itu kemudiannya diberikan oleh Raja Majapahit kepada Hang Tuah. Hang Tuah dikenali sebagai pahlawan yang paling handal, cerdik dan berani. Hang Tuah amat dikagumi oleh rakyat Melaka sehingga Sultan melantik beliau sebagai Ketua Angkatan Laut, Ketua Utusan dan Pengawal Peribadi Sultan.
Hang Tuah melaksanakan perintah Sultan dan menjaga keselamatan pedagang-pedagang di Selat Melaka dengan sepenuh hati. Begitulah hebatnya Hang Tuah yang sentiasa menjadi idola rakyat Melaka dengan teladan baik yang harus dicontohi.